intipati dalam kehidupan kita. Sesungguhnya apa yang kita belajar, fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, semuanya itu sebenarnya memusatkan kepada akhirat. Kita belajar fiqh supaya kita faham agama, supaya kita dapat beribadat dengan baik dan diterima oleh Allah Ta'ala. Tujuan apa? Untuk akhirat. Kita juga belajar akidah, ilmu tauhid, belajar sifat 20, asma Allah, nama-nama Allah dan sebagainya. Tujuan apa? Supaya kita kenal. Supaya kita kenal Allah. Supaya kita cinta dan kasih pada Allah dan Rasul. Tujuan apa? Supaya kita yakin tentang hari akhirat. Juga untuk kehidupan selepas daripada mati. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kita belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan diri kita. Bersih diri daripada sifat mazmumah yang tercela. Sifat-sifat buruk perlu kita hindari. Tujuan apa? Supaya kita diterima oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Bermakna-makna sempadan kehidupan dunia dan akhirat ialah mati. Mati ini adalah sempadan dunia dan akhirat. Alam pertama akan kita tempuhi ialah alam barzakh. Alam barzakh ini kita akan bersendirian di sana. Tidak ada rakan-rakan teman seperti pada hari ini. Untuk kita bergelak ketawa, bergaul dan sebagainya. Kita akan bersendirian di sana untuk melihat segala apa yang kita lakukan masa hidup di dunia ini. Subhanallah, satu alam yang gelap, melainkan cahaya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Di kala itulah kita inginkan pahala-pahala yang kita lakukan sekarang ini. Di mana amalan salatku, di mana ibadat puasaku, di mana bacaan Quranku, di mana. Semua kita saling bertanya, di manakah segala amalan. Apabila kita memerlukan, kita perlukan di alam barzakh sana. Perlukan segala apa yang kita lakukan. Subhanallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, kita lihat lagi bagaimana yang diceritakan kepada kita oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana kehidupan di alam barzakh sebagaimana dinyatakan oleh pengurusi ataupun moderator sekejap tadi. Suatu alam yang cukup berbeza daripada kehidupan dunia ini. Kita di alam arwah berbeza. Kemudian berpindah ke alam rahim juga berbeza. Dalam ruangan lingkup, dalam ruangan rahim, seluas rahim itu kita tinggal berbulan-bulan lamanya. Dalam air terapung-apung kita. Tetapi kita dilahirkan ke dunia ini, sebenarnya dunia ini sempit berbanding dengan akhirat. Sikit sahaja nikmat dunia yang Allah Ta'ala berikan pada hamba-hambanya jika berbandingkan dengan nikmat akhirat. Nabi SAW menyatakan bahawa apabila seorang kamu mencelupkan jari ke dalam air laut yang luas, maka air yang kamu dapati melekat pada jari kamu itu sebenarnya nikmat dunia yang kamu kecapi sekarang. Air lautan yang luas itu bagaikan nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kehidupan. Berbandingkan dengan kalaulah setitis air yang melekat pada hujung jari itu pun, kita merasa nikmat kehidupan dunia ini, bagaimana nikmat yang umpama lautan yang sangat luas yang tidak bertepi. Lagi-lagilah nikmat yang sangat hebat dan sangat agung akan dikecapi oleh mereka yang
berada di hari akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Sekarang kita membicarakan tentang perpindahan roh kita. Semua ini perjalanan roh. Daripada alam barzakh ke alam rahim, ke alam dunia. Dan satu alam akan kita hadapi ialah alam barzakh. Di sana akan bersemadi dan telah bersemadilah mereka yang telah pergi dahulu daripada kita. Dan akan tiba giliran kita pula seorang demi seorang yang entah bila kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, orang yang cerdik ialah orang yang melakukan amal-amal saleh untuk kehidupan selepas mati, membuat persiapan, persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Maka saya percaya, alhamdulillah, tuan-tuan rakan-rakan sekalian sentiasa mencintai Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, ahli grup yang saya kasihi, sentiasa meruangkan masa untuk berada dalam majlis ilmu walau di mana sahaja kita berada. Tuan-tuan berada di rumah masing-masing, berada dalam majlis ilmu, sentiasa mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama. Dalam kereta, di rumah masing-masing, tempat kerja dan sebagainya, tidak menghalang kita untuk menambahkan ilmu pengetahuan bagi tujuan kebahagiaan kita di hari akhirat. Subhanallah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Kita lihat lagi bagaimana dalam kitab ini dinyatakan kisah demi kisah yang berkaitan dengan pengajaran-pengajaran di hari akhirat. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, dahulu malaikat maut mendatangi manusia secara minta, secara mata kasar. Lalu Musa datang dan menempelengnya sehingga matanya keluar. Kemudian dia mengadu kepada Tuhannya dan menuturkan, Tuhanku, hamba Musa mencungkil mataku. Kalau bukan kerana penghormatannya kepadamu, nescaya aku pasti sudah memecahkannya. Subhanallah. Sebut bahawa apabila Malikil Maut datang untuk mencabut nyawa Nabi Musa AS, Nabi Musa memukulnya. Dalam kitab ini menyatakan Nabi Musa menempelengnya. Dengan kekuatan Nabi Musa AS itu, malaikat maut rebah. Subhanallah. Itu antara pedoman ataupun kisah yang dipaparkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan selepas itu Malikil Maut datang pada manusia dengan tak dapat dilihat lagi. Dapat dilihat, bahkan kita sendiri pun ikut dalam banyak riwayat, kita dilihat sentiasa ditinjau-tinjau oleh malaikat maut. Ada menyatakan 70 kali sehari malaikat maut menjenguk kita, melihat-lihat sama ada sudah sampai ajal maut kita ataupun belum. Subhanallah. Ahmad bin Sa'id Ibni Mansur menuturkan bahawa Atha bin Yasar berkata, tidak ada sebuah keluarga pun melainkan malaikat maut menemuinya setiap hari sebanyak 5 kali. Sambil mencari-cari apakah ada salah seorang di antara mereka yang diperintahkan Allah oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya. Ibnu Abi Hatim menuturkan bahawa Ka'ab berkata, tidak ada sebuah rumah pun yang di dalamnya ada seseorang melainkan malaikat maut berdiri di hadapan pintunya sebanyak 7 kali setiap hari
untuk melihat apakah ada seseorang di dalamnya yang diperintahkan Allah untuk dicabut nyawa. Ahmad dan Abu Syekh menuturkan, meriwayatkan bahawa Mujahid berkata, tidak ada sebuah rumah pun di muka bumi ini, melainkan malaikat maut mengelilinginya 2 kali setiap hari. Ibnu Abi Syaibah dan Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Abdul Ala At-Taimi berkata, tidak ada sebuah keluarga pun melainkan malaikat maut menemuinya 2 kali dalam satu hari. Baik tuan-tuan rakan-rakan sekalian, berpandukan pada beberapa periwayatan ini, nyatakan bahawa rumah kita sering dikunjungi oleh malaikat maut. Tidak ada lain tuan-tuan, tidak ada lain tujuannya untuk melihat-lihat adakah dah sampai masa untuk dicabut nyawa ahli keluarga itu. Kalau kita nampak kehadiran malaikat maut 5 kali sehari, 7 kali sehari ke rumah kita, apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala, kita tidak diperlihatkan kehadiran malaikat maut itu. Kita tidak diperlihatkan kedatangan mereka sama ada untuk melihat-lihat ataupun dengan tujuan ingin mencabut nyawa kita. Tetapi semua ini rahmat daripada Allah supaya kita mencapai ketenangan dalam beribadah. Bahkan kita semakin yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka sentiasa yakin kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, demikianlah betapa petugas Allah tidak pernah terlewat walau satu saat, dan tidak juga tercepat walau satu saat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila datangnya ajal maut kepada mereka, tidak akan dipercepatkan satu saat dan tidak akan diperlewat walaupun satu saat. Subhanallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita lihat lagi dalam riwayat yang lain yang menyatakan bahawa kehidupan di alam barzakh itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sebagaimana Ibnu Abid Dunya dalam Man 'Asha Ba'dal Maut melalui jalan-jalan lain menuturkan riwayat dari Mauriq sebagai berikut. Kami pernah menjenguk seseorang yang sedang pingsan. Lalu keluar cahaya dari kepalanya hingga mencapai atap rumah dan mengoyaknya. Kemudian berlalu. Selanjutnya keluar cahaya dari pusar kepalanya hingga cahaya itu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu keluarlah cahaya dari kedua kakinya dan melakukan hal yang sama. Setelah itu dia sedar dari pingsan. Kami bertanya, apakah engkau mengetahui apa yang keluar dari dirimu? Dia menjawab, ya. Cahaya yang keluar dari kepalaku adalah 14 ayat pertama dari surah As-Sajdah. Cahaya yang keluar dari pusarku, dari ubun-ubunku adalah ayat Sajdah itu sendiri. Sedangkan cahaya yang keluar dari kedua kakiku adalah akhir ayat Sajdah. Ayat-ayat itu naik ke atas memohonkan syafaat untukku, sementara surah Al-Mulk tetap menjagaku. Aku dahulu membaca kedua surah tersebut setiap malam. Melalui jalan lain dalam periwayatan yang lain, Ibnu Abid Dunya
Dan Ibnu Sa'ad menuturkan riwayat dari Sabit Al-Banani bahawasanya dia bersama-sama seorang pernah mengunjungi Abdullah bin Syakir. Keduanya mendapatkan sedang pingsan. Al-Banani berkata telah bersinar darinya 3 cahaya. Cahaya dari kepala, cahaya dari bahagian tengah badan dan cahaya dari kedua kaki. Hal itu membuatkan kami takut. Ketika dia tersedar, kami bertanya, kami telah menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan kami. Ia bertanya, apa itu? Kami pun memberitahu dirinya. Dia lalu bertanya, apakah kalian juga mengetahui hal itu? Jawab kami, ya. Dia berkata lagi, itulah surah As-Sajdah 29 ayat pertama bersinar dari kepalaku. Pertengahan surah bersinar dari bahagian tengah tubuhku dan bahagian akhir surah bersinar dari kedua kakiku. Semuanya telah naik ke atas memohonkan syafaat untukku. Sementara surah Al-Mulk menjagaku. Tidak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Ini riwayat-riwayat daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada tabi'in, orang-orang yang saleh, salafus saleh. Adapun tuan-tuan, ada cerita baru yang kita dengar yang diviralkan, iaitu seorang daripada mangsa yang terlibat di peristiwa ataupun kejadian gempa bumi yang menimpa Turki baru-baru. Ditemui hidup setelah berminggu dia pengsan ataupun tak sedarkan diri. Apabila ditanyakan kepadanya, dia menceritakan bahawa dia telah mati sebenarnya. Dia telah menghadapi soal munkar nakir. Dia telah menghadapi soal munkar nakir di alam barzakh. Bertanya, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma imamuka. Soalan-soalan sebegini pernah berlaku kepada salafus saleh yang dahulu. Bahkan ada di antara mereka yang dihidupkan kembali. Sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW menyatakan ada di kalangan umatku dihidupkan selepas matinya. Benar sabdaan Nabi SAW. Dengan kisah apa yang berlaku yang Allah Ta'ala buktikan bahawa adanya kehidupan selepas pada mati ini, ada soal-soal kubur. Allah buktikan ada insan yang hidup, sama ada dia pengsan ataupun koma, tetapi setelah dia kembali kepada kehidupan asal, dia dapat menceritakan bagaimana dia berhadapan dengan sakratul maut ataupun berhadapan dengan soal munkar nakir. Subhanallah, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Setelah dia menceritakan segala-galanya, dia mohon pada Allah, aku ingin kembali ke dunia, aku ingin kembalikan ke dunia. Lalu Allah Ta'ala perkenankan dia dihidupkan semula. Jadi tuan-tuan dan menerima mesej ini ataupun video yang tersebar luas itu. Dan ada satu kisah di sebaliknya, seorang perempuan yang menyatakan bahawa ibunya belum Islam. Setiap hari dia berdakwah mengajak ibunya memeluk Islam dan ibunya tetap tidak mahu masuk Islam. Dan dia menyatakan bahawa dia menunjukkan video ini. Video mangsa yang berlaku di Turki itu. Yang dia menghadapi soal kubur. Lalu ibunya telah mengucap 2 kalimah syahadat secara live yang dia rakam dan dia siarkan. Nak gambarkan bahawa ada mereka mendapat hidayah Allah di sebalik peristiwa yang berlaku sebegitu.
Begitu juga rakan-rakan saya misalnya yang ditidurkan semasa COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Seorang daripada mereka, imam rakan saya, ditidurkan. Ada lagi beberapa ahli jemaah ditidurkan kerana terkena penyakit COVID. Apa saya nak kongsikan di sini ialah dia sedar kembali. Ada yang ditidurkan dan terus mati dan tak kembali lagi ke dunia ini. Tetapi alhamdulillah beberapa orang sahabat saya ini dia kembali sihat sembuh dan dia menceritakan pada saya dengan linangan air mata. Sebenarnya saya telah mati, Ustaz. Sebenarnya saya telah mati. Saya menghadapi alam barzakh. Saya menghadapi soal muka nakir dalam dengan teresak-esak terseduh-sedang menceritakan kepada saya. Ini juga membuktikan betapa benarnya apa yang berlaku kepada orang terdahulu daripada kita. Allah ingin perlihatkan bahawa apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah itu benar. Soal muka nakir itu benar. Alam barzakh itu benar. Hidup semula itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Terkadang-kadang apabila kita baca talqin, kita sebut sebegini. Tapi kita perlu mendengarnya walaupun kita belum ditalqinkan lagi. Percayalah betapa apa yang Allah Ta'ala tunjukkan. Kejadian-kejadian yang berlaku ini sebenarnya ada hikmah daripada Allah Ta'ala. Ingin mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini, tuan-tuan, dalam perkiraan para ulama, kedatangan Dajjal semakin hampir. Bahkan ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa Dajjal sudah pun muncul. Allahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui. Tetapi saat-saat kemunculan Dajjal ataupun tanda-tanda kiamat yang besar semakin hampir, semakin. Lihatlah bagaimana saudara kita yang pergi ke Mekah misalnya, menyaksikan perubahan di padang pasir. Sudah ada taman-taman di padang pasir. Kebun-kebun, rumput rampai sudah menghijau, menutupi padang pasir sebahagian. Antaranya dalam perjalanan kita Mekah ke Madinah, melalui padang-padang yang luas yang dahulunya tandus, gersang, tapi sekarang ini kehijauan pokok-pokok. Itu juga tanda kiamat semakin hampir. Begitu juga dikhabarkan bahawa Saudi mula membina pusat-pusat pelancongan, membina bandar-bandar yang besar. Semuanya ini membuktikan bahawa kiamat itu semakin hampir. Hiburan-hiburan telah dibawa masuk menghampiri Masjidil Haram. Maksiat-maksiat telah mula berleluasa dan jenayah juga berlaku di sana sini. Ini semua tanda-tanda kiamat makin hampir. Mengingatkan kita betapa kiamat itu, mengingatkan kita bahawa hari soal munkar nakir itu makin hampir dengan kita. Firman Allah Ta'ala, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin hampir Allah Ta'ala nak hitung amal-amal perbuatan manusia, tetapi manusia tetap dengan kelalaian dan berpaling daripada kebenaran. Subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Dalam riwayat ini, periwayatan pengkisahan yang berlaku ini nyatakan kelebihan surah Sajdah. Tahniah pada tuan-tuan, puan-puan yang mengamalkan pembacaan suratul Kahfi
Suratul Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah As-Sajdah dan sebagainya. Semuanya ini ada membuktikan betapa adanya rahmat Allah Ta'ala. Syafaat Allah Ta'ala izinkan, berikan pada mereka yang selalu membaca surah-surah ini. Benar kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Bacalah Al-Quran. Bagaimana tadi pengkisahan yang berlaku, seorang lelaki ini naik keluar cahaya daripada badan, naik ke langit. Ini sebahagian daripada orang-orang yang telah ditunjukkan oleh Allah. Orang yang kasyaf. Orang dapat melihatnya bukan calang-calang orang. Bahkan ada yang dapat melihat, ada yang tak dapat melihat. Orang-orang tertentu sahaja Allah Ta'ala bagi dapat melihat. Bahkan kalau sekalipun kita tak dapat melihat sendiri, cahaya itu keluar daripada orang mati, tapi kita kena percaya. Karena sabdaan Nabi SAW. Begitu juga peristiwa yang berlaku kepada sebahagian daripada orang-orang saleh dan mereka menceritakan hal-hal yang sama. Al-Quran akan datang membela kita. Al-Quran hujjatun laka atau hujjatun alaika. Quran merupakan hujjah akan membela kamu ataupun hujjah akan mendakwa kamu di hari akhirat nanti. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan lagi kata Ibnu Asakir dan Ibnu Abi Dunya menuturkan kisah dari Zaid bin Aslam bahawa Musawwir bin Mukhrimah pernah pingsan. Lalu sedar dan kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Abdul Rahman bin Auf berada di Rafiq al-A'la, ufuk yang tinggi, sementara Abdul Malik dan Al-Hajjaj menyerit usus masing-masing di neraka. Hal itu terjadi beberapa saat sebelum Abdul Malik dan Al-Hajjaj memperolehi kekuasaan. Sedangkan Al-Musawwir meninggal di Makkah pada hari kedatangan Pak Yazid bin Muawiyah pada tahun 64 Hijrah. Sementara kekuasaan Al-Hajjaj terjadi setelah tahun 70 Hijrah. Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang di dalamnya terdapat rawi yang mutawatir menuturkan riwayat daripada Abu Hurairah sebagai berikut. Ketika kami sedang duduk di sekeliling orang yang sakit, tiba-tiba dia terdiam. Bahkan tidak ada urat nadi yang bergerak padanya. Lalu kami menutupi dan memejamkan matanya. Kami juga membawanya ke tempat pembaringan terakhirnya. Ketika kami hendak memandikannya, tiba-tiba dia bergerak dan kami berucap, Subhanallah, saya melihatmu sedang meninggal. Dia menjawab, aku memang telah meninggal dan telah dibawa ke kuburku. Tiba-tiba ada seseorang yang berwajah tampan dan berbau harum meletakkanku di lubang kuburku.
Lalu orang itu menutupnya dengan kertas-kertas catatan. Setelah itu datanglah seseorang berkulit hitam pekat dengan bau yang sangat busuk. Seraya berkata, ini adalah pelaku ini dan ini pelaku itu. Satu hal demi Allah, aku sangat malu kerananya. Seakan-akan waktu itu aku berlepas diri darinya. Aku berkata, lepaskan aku dari semua ini. Lalu orang hitam itu berkata, pergilah, aku akan memusuhimu. Lalu aku pergi menuju rumah yang sangat luas. Di dalamnya terdapat tanah luas. Di hujungnya terdapat masjid yang dalamnya ada orang yang berdiri mengerjakan salat, membaca surah An-Nahl. Dia tergagap-gagap membaca pada ayat tertentu dari surah tersebut. Aku menuntunnya dalam membacanya. Orang itu pun menoleh seraya berucap, apakah engkau hafal surah ini? Aku menjawab, ya. Selanjutnya dia berkata, itu adalah surah kenikmatan. Kemudian orang itu mengangkat bantal yang berada di dekatku. Ia mengambil selembar kertas dan melihatnya. Tiba-tiba orang hitam merebutnya seraya berkata, dia telah berbuat ini dan itu. Lalu orang yang berwajah tampan mengatakan, dia telah berbuat ini dan itu. Dia menyebut berbagai kebaikan. Subhanallah. Begini tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Ini satu penceritaan yang dikhabarkan oleh orang-orang saleh. Ini semua memberi gambaran bahawa ada kehidupan selepas daripada mati. Dan Allah Ta'ala izinkan, buktikan, tunjukkan pada kita yang masih hidup ini betapa ada peristiwa aneh yang berlaku pada orang terdahulu daripada kita yang penceritaan mereka dicatat oleh alim ulama, dimasukkan dalam kitab bagi menyokong dan menjadi bahan-bahan renungan pada kita. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sesuatu selepas daripada mati ini ibaratkan orang-orang yang berbau wangi, bau harum itu. Amal-amal saleh yang kita lakukan. Sebaliknya, lembaga hitam yang busuk lagi panas itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW yang kita telah bincangkan pada siang lalu. Sebaik sahaja kita diletakkan di liang lahat, kita dikebumikan, ditimbus-timbus orang. Terkadang bukan orang lain pun yang menimbuskan kita, jenazah kita dalam kubur. Anak-anak kita sendiri yang menimbuskan jenazah. Mereka menginjak-injak, kemaskan tanah sebelum meninggalkan perkuburan. Apabila mereka melangkah keluar daripada kawasan perkuburan, akan datang dua malaikat yang sangat menakutkan. Suaranya seperti guru. Suaranya seperti guru. Dan rupanya sangat menggerunkan. Di kala itu kita sangat memerlukan pertolongan daripada Allah. Wahai Allah, tolong. Wahai Allah, selamatkan. Maka datang dua lembaga. Kalau orang-orang saleh, maka akan datang lembaga yang sangat harum, wajah tampan. Akan bersama-sama. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut. Kamu jangan bersedih lagi. Sampaikan berita gembira bahawa syurga sedang menanti. Sebaliknya jika seorang yang fajir, seorang yang ahli maksiat, maka datang kepadanya satu lembaga yang sangat busuk lagi hitam yang mendekatinya seraya menyatakan, akulah amal-amal jahatmu, dosamu yang kamu lakukan masa itu.
Subhanallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh itu, tuan-tuan, ketahuilah bahawa alam kehidupan selepas daripada mati ini satu kehidupan yang kita tak dapat berbuat apa-apa, melainkan kita sangat mengharapkan rahmat dan pertolongan Allah. Teruslah berusaha mendapatkan keredaan Allah Subhanahu. Bacalah Al-Quran banyak-banyak siang. Zikirlah kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang sebaik-baik. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tuan-tuan sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, ingat suatu hari, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlam. Ayat ini ayat yang paling akhir sekali diturunkan. Walaupun ada ulama yang menyatakan ayat akhir ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Tapi sebenarnya ayat itu diturunkan semasa Nabi berada di padang Arafah, semasa Hajjatul Wada. Tetapi kata ulama, setelah Nabi kembali ke Madinah, pulang ke Madinah, ada lagi ayat yang turun selepas daripada itu 15 hari ataupun beberapa hari sebelum kewafatan Nabi SAW, ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setelah turunnya surah ini, ayat ini yang terakhir, maka baginda Nabi SAW mula kering dan membawa kepada kewafatan. Apa maksud ayat ini? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, yang mana suatu hari nanti kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian akan disempurnakan segala apa yang kamu lakukan semasa di dunia ini. Wahum la yuzlamun, dan mereka sekali-kali tidak akan dizalimi, tidak akan dijahili. Apa yang kita lakukan ada ganjaran dan ada pembalasan. Oleh itu kita mohon pada Allah Ta'ala, buang segala kesalahan kita, hapuskan dosa-dosa kita, dan supaya ditambahkan ganjaran pahala untuk kita, insya-Allah. Sekali terdapat saya sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan dapat manfaat pada diri saya dan tuan. Saya mohon maaf kerana ada terdapat audio bising-bising kerana jiran-jiran saya. Ramai tamu datang ke rumahnya, anak-anak balik boleh jadi cuti sekolah ini, maka kedengaran suara-suara bising, saya mohon maaf. Walau bagaimanapun, saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini dapat kita kongsikan bersama, dapat kita mengambil intibar dan pengajaran daripada kisah-kisah yang dipaparkan ini. Semua ini pendedahan yang dilakukan oleh orang terdahulu daripada kita, agar kita sentiasa bertambah yakin dan rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekian bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada soalan, kita buka soalan ya Ustaz ya. Ada nak bertanya, silakan. Rasanya semua dah jelas Ustaz ya. Tak ada yang nak bertanya. Semua dah jelas. Baik Ustaz, kita boleh tutuplah kita program kita pada hari ini, setakat ini. Dan terima kasih atas perkongsian ilmunya Ustaz. Semoga dapatlah kita sama-sama memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua bagaimana kehidupan di alam barzakh itu kelak. Dan terima kasih kepada pada jemaah yang sudi duduk sama-sama hingga ke akhirnya. Dan Ustaz, kita tangguhlah dulu Ustaz ya. Program kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang mendapatkan rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr Khus. illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali bitaufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.